Ada orang menggunakan kreativiti mereka untuk menjana pendapatan, ada orang sekadar sebagai terapi untuk minda mereka. Dan kalau kami berdua ni tak tahulah awak ada apa-apa? Saya adalah mungkin kena perlu usaha lebih untuk asah lebih. Apa orang kata usaha tu, sebab kalau saya tengok tadi tu macam-macam yang saya rasa tak pernah terfikir pun. Kalau saya bayar je, beli je. Okey. saya akan mengangguk sahaja sebab saya pun walaupun saya suka benda-benda art and craft ni, tapi usaha itu kurang sedikit. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kami ingin memperkenalkan tetamu-tetamu yang akan bersama kita pada hari ini dalam talian. Kita bersama dengan Puan Sasha Basir. Hello, selamat tengah hari. Okey, itu dia. Puan Sasha Basir, Puan Azura Abdul Karim dan juga Muhammad Darwisi. Kalau boleh dengar clear, babai-babai sikit kita nak tengok. Boleh. Okey, kesemuanya boleh ya mendengar kami secara jelas? Dengar, okey. Okey, mungkin kita nak mulakan dengan Azura dululah. Bagaimana sebenarnya tercetusnya, kalau kita tengok di Instagram, banyak idea-idea kreatif yang dikeluarkan Azura sendiri. Pertama kali rasa memilih untuk mengambil pendekatan, idea kreatif inilah yang saya nak lakukan. Bila dan bagaimana tu? Kongsikan. Okey, terima kasih Fatin. Okey, idea ni tercetus pada mulanya sekadar nak belajar. Secara hobi. Tapi bila dah mula, rasa macam benda ni boleh go far lah kan. Saya mula belajar selepas saya berhenti dari Media Prima. Dan saya cuba meloporilah seni Zico Patch. Daripada situ saya belajar dengan berguru dan selepas saya cuba buatlah, sebab sebenarnya nampak macam mudah tapi sebenarnya tidak, sebab dia punya kena perlu penelitian yang sangat menguji kesabaran kita. Tapi bila dah start, saya lihat benda ni bukan sekadar menjana kata sumber pendapatan, tapi ia sebenarnya macam media terapi. Sebab dia menguji kita punya kesabaran, the challenge kita punya ability kan. So saya memang sukalah, sebab benda ni memang seni ni memang ilmi. Saya memang suka seni dan saya lihat benda ni memang perlukan passion. Passion and patience. Itu amat betul saya kira, passion dan patience, kesabaran itu amat penting. Baik, sebelum kami nak tanya kepada tetamu-tetamu yang lain, ingin kami minta bantuan daripada tetamu-tetamu kita. Kalau boleh anda mutekan dahulu mic anda sehingga giliran anda untuk bercakap, ya. Okey, sekarang nak tanya kepada mungkin Darwishi. Terus boleh kongsikan bagaimana dan macam mana Darwishi mula dalam bergiat dalam bidang seni, ataupun macam mana dapat idea-idea kreatif ini? Melukis atas daun. Kalau sebenarnya saya start melukis daripada kecil lagi lah, daripada bangku sekolah. Tapi saya mula aktif, semakin aktif bila saya melangkah ke universiti, di mana saya mengambil kos architecture. Jadi asalnya saya banyak melukis bangunan-bangunan, lukisan-lukisan yang detail lah maksudnya. Tapi semenjak daripada PKP, macam selalunya saya akan beli barang seni di kedai seni yang berdekatan universiti. Jadi bila PKP ni macam kita susah nak dapatkan barang-barang tu. Jadi saya hanya gunakan apa yang ada lah. Macam sebelum ni saya ada melukis di atas face mask, atas daun, atas papan, atas hidung aiskrim, macam-macam lah. Apa-apa yang kita boleh dapat, maksudnya boleh dapat kat rumah je. Itulah kreativiti sebenarnya. Tapi Darwish nak tanya juga, mungkin Darwish boleh kongsikan yang kita sedang melihat sekarang ni, lukisan atas daun ni, bagaimana daun apa tu, cat seperti mana, mana dapat ideanya? Waktu ni macam saya macam nak cari benda yang senang je. Saya nak cari yang benda yang berunsurkan flora.
Jadi macam saya nak lukis bunga, tapi saya fikir macam nak lukis atas apa. Jadi waktu tu saya melilau-lilau kat luar rumah macam tu. Okey. Jadi macam nampak pokok depan rumah macam Boleh lah. boleh lah apa kata kita manfaatkan daun tu kan. Okey. Itu cerita berkenaan dengan Rawiz kongsikan. Mungkin Azura sendiri boleh kongsikan dengan kita. Kalau kita lihat konsep-konsep yang dicetuskan lebih kurang sama dan juga menepati cita rasa orang kata zaman moden sekarang ni lah. Bagaimana agaknya mengekalkan orang kata mengikut cita rasa sekarang ni dan Azura akan hasilkan? Okey, ramai yang tidak memahami teknik decoupage kan. Dia ramai yang fikir benda ni stiker. Tapi memang ada teknik dia menampal atau menempel atas tiffin ataupun kolej kan. Yeah. So kalau sebenarnya kita gunakan serviettes. Tahu kan Fatin? Sekitar serviette. Yeah. So macam yang ada pada saya sekarang ni serviette dia macam gini. Dia sejenis okey, macam kita guna wallpaper di rumah tu ke? Bukan, dia serviettes. Serviette tisu. Tisu, okey. Okay, yang kita boleh makan di restoran atau kita guna di rumah. So saya ada beratus serviette untuk pilihan. Jadi dalam serviette ni dia banyak tema. Ada tema floral, ada tema daun, ada abstract, ada Ottoman design. Jadi even yang satu ni saya jumpa batik. Dia. Wow. Oh, cantik. Wow. Okey. Maksudnya So, maksudnya pemilihan ni boleh dibuat apa saja yang kita inginkan ataupun telah tersedia dan kita hanya pilih. Bagaimana? Macam ni, macam saya dengan customer, saya bagi mereka options untuk pilih. Sebab saya ada beratus kan, jadi boleh pilih apa yang diorang nak ikut tema. Dan inilah sebenarnya yang motivate saya untuk teruskan membuat benda ni, sebab benda ni memang makan masa yang agak lama untuk setiapkan. Macam dalam video sekarang ni, kalau kita lihat, dia banyak proses. Daripada tiffin kosong begini, kita perlu melalui proses letakkan gesso macam gini. Okey. Gesso. Dia macam undercoat lah. Kalau kita nak cantik. Dan kemudian baru kita letakkan background colour. Okey. Macam gini. Okay. So lepas tu barulah kita tampal macam gini. Okey. Kita tampal dengan tisu. Kalau tisu yang ini, kalau nak tengok, ini dia punya tisu pun ada. Ini dia. Okey. Maksudnya proses yang terlibat adalah beberapa proses dan sebab itulah memakan masa ya. Betul. Kalau diorang ada customer nak satu hari, saya kata memang tak boleh. Sebab saya kata benda ni tak boleh rushing, nanti tak kemas. Satu lagi sebab utama, kita perlukan masa untuk pengeringan bagi setiap lapisan. Kalau tidak, nanti dia akan beri kesan yang tak berapa kemas bila dah siap. Jadi macam sekarang ni yang di kaca TV sekarang ialah kita sapukan glaze. Glaze ni is lapisan sebelum final, sebelum kita tak varnish. Untuk glaze saja kena buat 5 lapisan. Okey, itu berkenaan dengan orang kata decoupage daripada Azura. Mungkin sekarang ni kita nak bawa penonton melihat pula kreativiti yang dihasilkan oleh Syasha Basir yang telah pun bersedia di talian. Syasha? Ya. Okey. Kalau kita tahu Syasha membuat sesuatu yang orang kata mengekalkan. Kalau ada perabot tu boleh cantikkan balik perabot tu. Betul. Betul. Tapi selalunya lelaki kalau suka bertukang-tukang ni, tapi macam Syasha memilih. Bagaimana agaknya tercetus minat pertama kali tu Syasha? Okey, untuk saya, arwah atuk saya di Australia dulu, saya selalu melawatnya semasa saya ada cuti sekolah kan, masa saya umur 6, 7, 8, 9 tahun gitulah. Dan dia pandai buat benda ni semua. Dia memang pandai untuk cantikkan barang
dan dialah yang mengajar saya untuk menggunakan penukul, bagaimana untuk menukul paku ke dalam kayu, bagaimana nak gunakan sandpaper, dia yang mengajar saya untuk mengecat. Jadi saya dah diajar kemahiran tu bila saya kecil lagi. Dan bila yalah umur dah semakin meningkat ni, kita wanita, kita semua suka barangan yang cantik, barangan yang unik, yang unik. Tetapi kadang-kadang apa yang kita nak tu mungkin tak ada di pasaran. Atau kalau yang kita suka pun terlalu mahal. Jadi apakah penyelesaiannya? Ialah untuk menggunakan barang-barang yang sedia ada dan mencantikkannya dengan kemahiran yang ada. Mengikut cita rasa kita sendiri. Kita boleh memilih kita nak warna apa, kita nak design apa. Semua kita boleh pilih sendiri. Itu adalah satu daripada dia punya manfaat lah. Okey. Jadi Sasha, mungkin Sasha boleh kongsikan lah. Orang kata refurbishment ataupun pengubah suaian ini kan. Boleh dijadikan satu terapi juga sebab kadang-kadang kita bosan tak tahu nak buat apa. Kita tengok adalah satu kata macam kita lihat di skrin ni ada satu stool yang kosong, kita letak kain fabric di atasnya dan cantikkannya. Dan buat masa sekarang ni apa yang projek yang Sasha tengah uruskan? Okey, untuk saya sekarang, saya selalu kadang-kadang ada juga jiran saya yang cakap, saya ada kerusi lama ni, saya tak tahu nak buat apa. Ada sesiapa nak tak? Saya antara yang first. Saya cakap, saya nak. Okey. Saya ada idea dan saya pun sekarang ni ada kat rumah pun satu kerusi plastik warna putih yang saya nak gunakan teknik yang sama macam Kak Azura cerita tadi, iaitu decoupage untuk mengubah rupanya. Okay. Macam saya suka pergi kedai second hand, kedai barangan terpakai sebab macam Sasha cakap lah, kadang-kadang benda yang kita nak tu mahal, jadi di kedai barangan terpakai lebih murah dan kita boleh ubah suainya. Jadi betul. Adakah kedai barangan terpakai tempat Sasha gemari untuk orang kata pergi? Ya, terlalu gemar sebenarnya. Dan juga bila saya melancong di KD Malaysia, contohnya di Penang dan juga di Melaka. Melaka saya ada satu kontak yang dia memang selalu dapat barang kayu, contohnya seperti kayu daripada rumah lama, rumah kampung lama. Dan saya banyak menggunakannya untuk membuat benda lain. Contohnya yang terbaru ni. Cantiknya. Saya ada buat satu meja hitam dan putih menggunakan kayu daripada rumah kampung yang lama. Saya juga pernah menggunakannya untuk membuat perhiasan di dinding sekali. Okey, Sasha. Kalau idea kreativiti ni selalunya kita nak turunkan dekat anak-anak, luangkan masa bersama anak-anak. Untuk Sasha sendiri bagaimana? Anak-anak dah mula minat ke belum? Ya, kalau dia orang tak minat pun saya dedahkan juga. Sebab pada pendapat saya ini adalah satu kemahiran hidup yang makin lama akan menjadi makin penting. Sebab takkan barang kita yang kita dah ada kat rumah tu, kalau dah lama sikit, dah nampak kurang dah pudar sikit daripada zaman dulu kan. Takkan kita nak buang macam tu je. Tak boleh kan. Sebab mungkin barang tu dari segi strukturnya dia masih okey, macam kerusi tu dia masih kuat lagi. Tapi cuma rupanya sahaja yang kita kurang minat sekarang. Jadi dengan menggunakan kemahiran seperti mengecat apa semua, kita boleh tukar rupanya untuk mengikuti cita rasa kita pada sekarang ni. Okey, baik. Maaf kami mencela Sasha. Sasha tunggu dahulu dalam talian bersama dengan Puan Azura. Kami nak tanya Darwish pula. Darwish, selain daripada apa yang kami lihat tadi, lukisan atas daun, mungkin Darwish boleh kongsikan juga apa antara idea-idea kreatif yang Darwish pernah bekerja atas ataupun yang di belakang Darwish apa sedang dijalankan. Macam yang ni yang agak barulah sebenarnya. Saya ada lukis potret Gigi Hisham di atas pelitup muka lah. Yang ni sebagai penghargaan kepada beliau. Maksudnya untuk simpanan lah kan, bukan untuk dipakai lah. Untuk simpanan. Okey. Tapi nak tanya Darwish, adakah Darwish apabila Darwish ingin orang kata express seni itu, adakah Darwish akan mencari bahan asasnya seperti daun, emas ataupun Darwish akan gunakan canvas juga? Ada kotak ni nampak macam ice cream sticks kat belakang tu. Yang macam kebanyakannya saya guna kertas, tapi sejak akhir-akhir ni saya guna apa yang ada lah. Sebab saya macam sedar lah, macam benda di sekeliling kita
Macam apa-apa pun boleh dijadikan karya seni. Okey. Bukan hanya di atas canvas, di atas kertas lukisan, apa-apa je kita boleh jadikan hasil seni. Okey. Darwish, fine art ke? Seni reka? Saya pelajar tahun 2 architecture. Architecture. Okey, Okey. Selain melukis, boleh melukis dengan cara orang kata architecture. Okey, kita nak tanya kepada Azura lah seterusnya. Kejap lagi kita akan berbalik kepada Darwish dan juga Shasha. Azura, mungkin untuk perancangan masa depan bila nak puasa ni kan ada tak apa-apa yang mungkin dalam fikiran? Okeylah, nak buat macam ni pula lah. Okey. Macam seperti yang Darwish cakap tadi, sebenarnya teknik decoupage ni boleh What? Hello? Ya, teruskan Azura. Teknik decoupage ni boleh bukan saja digunakan pada tiffin, tapi Syasha. boleh digunakan pada barang-barang plastik, kayu, permukaan kayu, plastik, kaca, even handbags kan, bag lama pun boleh guna. Tapi dia ada teknik dia sendirilah. Dan untuk raya ni memang saya fokus kepada tiffin untuk jadikan hamper raya. Okey. Dan ada dia punya design-design yang sesuai untuk diberi digunakan untuk bagi mood raya tu. Okey. Saya kira ini boleh dijadikan kalau pakai baju raya warna hijau boleh matching dengan tiffin ataupun collar tu sekali lah. Okey. Cantik. Dan mungkin Azura juga boleh kongsikan lah. Mungkin ramai juga berminat dengan decoupage ni tapi tak tahu macam mana nak bermula kan. Mungkin ada apa-apa tips yang boleh Azura kongsikan. Bagaimana mereka boleh mula ataupun di mana kalau tak boleh guna Soviet, guna kertas dahulu ke macam mana tu? Okey, decoupage ni kena berguru sebenarnya. Okey. Dia tak dalam YouTube pun ada, tapi saya rasa my advice perlu berguru sebab dia punya teknik tu agak tricky sikit. Dia kalau kita tengok dekat YouTube dia takkan ajar penuh. Okey. Kan, jadi kalau bila dia berguru, mana tak betul kita boleh tanya. Kan? Sebab lebih lagi kalau kita tengok cikgu kita buat sangat smooth. Macam powder kan, tapi kita tak kemas. Nanti dia akan beritahulah kenapa mungkin ni kurang atau ni terlebih kan. Tapi kalau kita belajar from YouTube ni, saya rasa tak banyak yang kita dapat lah. Boleh boleh tambahkan ilmu tapi tak orang kata sesuai lah. Mungkin juga Azura ada melakukan kelas kalau mereka nak ikuti. Kelas belum lagi. Tapi cikgu tu saya ada. Cikgu tu saya boleh recommend lah. Cikgu mengajar saya dulu ya. Baik. Okey, nak tanya kepada Sasha pula. Sasha, mungkin Sasha ada apa-apa orang kata perancangan untuk raya nak buat perabot yang diubah suai pula. Ada apa-apa? Sekarang ni nak kena jimat-jimat kan? Untuk raya. Okey, untuk raya saya tahun ni saya memang nak cuba untuk membuat detail-detail atau elemen vintage Melayu lah di rumah saya. Dan saya sekarang ni memang dalam proses untuk membuat beberapa, saya nak cuba buat satu lagi perabot menggunakan kayu daripada rumah kampung lama yang vintage. Dan saya pun akan cuba apa yang sudah cerita iaitu barangan decoupage. Saya pun nak cuba decoupage di atas kayu sebenarnya. Kalau kita tengok baldi, mop semua sama. Kalau comparekan baldi kat rumah saya berbeza tu. Okey. Shasha mungkin teruskan. Sebab saya rasa yang kita tengok baldi tu kan, sebab saya rasa semua barang yang kita memiliki berhak untuk cantik. Gitu. Tak kisahlah dia penyapu ke, dia baldi ke apa. Semua berhak untuk cantik. Wow, berhak ya. Berhak ya. Okey, mungkin Sasha boleh kongsikan juga selain daripada pengubah suaian orang kata perabot ataupun apa-apa yang baldi ataupun stool kan. Apa antara seni halus yang Sasha ada kemahiran? Sebab saya lihat ada macam painting juga yang dikongsikan di Instagram dan tadi kita lihat di skrin juga. Ya, betul. Saya banyak juga buat lukisan di atas canvas menggunakan cat akrilik. Saya suka guna cat minyak juga, tapi masalah dengan cat minyak ialah ia mengambil masa yang lama sangat untuk kering. Jadi kesuntukan masa
kita kadang-kadang seperti topik hari ini kan, kalau weekend sahaja, kita ada hari Minggu saja, kita tak cukup masa untuk membuat lama punya projek kan. Betul. Jadi saya suka menggunakan acrylic di atas canvas. Okey. Dan tak berapa buat yang terlalu besar lah. Biasanya 2 kali 3 kaki atau macam tu. Dan kadang-kadang kalau saya dah buat tu, sebab the fun is in the process lah, seperti orang cakap kan. Bila proses kita melakukannya, itulah yang paling menyeronokkan. Bila dah siap tu, kita pun kadang-kadang lepas seronok beberapa lah. lama. Betul. Okey. Syasha, saya rasa dah ramai dah tu yang berminat nak tengok hasil-hasil aktiviti dari Syasha. Kongsikan Instagram Syasha. Okey, Instagram saya senang saja. Nama saya iaitu @SashaBashir. Dan di laman IG saya banyak buat IG story live ke IG story seperti mengenai tentera ni lah. proses. Okey, baik. Terima kasih Sasha. Nanti kami akan usah-usah tengok lagi apa antara idea-idea kreatif daripada Sasha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita nak tanya Darwish pula. Darwish, apakah antara projek yang Darwish tengah lakukan sekarang ini? Ataupun boleh tunjuk kat skrin, ada apa-apa selain daripada yang ditunjukkan tadi? Kalau projek terkini saya dalam rancangan saya untuk raya. Okey. Saya nak jadikan lukisan-lukisan saya yang kebanyakannya rumah-rumah Melayu lah saya akan ambil untuk dijadikan kad raya. Wow, kad raya. Dah lama saya dengar seseorang cakap kad Pasal raya. kad raya. Selalu Ya, dalam betul. handphone je kan? Sebab sekarang pun kita tengok macam kurang orang gunakan kad raya. Apa kata kita hidupkan balik budaya memberi kad raya. Jadi saya rasa tu adalah satu inisiatif yang baik lah untuk semua rakyat kita. Okey. Darwish, mungkin ada kawan-kawan Darwish di luar sana yang mungkin berminat dalam idea kreatif ni tapi tak tahu macam mana nak mulakan. Untuk Darwish sendiri, macam mana kita nak pupuk minat untuk kita ambil masa sedikit, cuba galakkan mereka untuk mencuburi idea kreatif ni. Silakan. Macam kalau bagi saya, first step tu penting lah. Kalau macam kita tak boleh nak tunggu bila kita sedia sepenuhnya baru nak start. Maksudnya kita kena start je. Kita belajar dalam proses. Bila kita buat benda tu, kita belajar benda tu. Macam saya pun asalnya bukanlah daripada kelas seni. Sekolah saya pun saya memang tak ambil subjek seni, tapi saya banyak rujuk kepada YouTube, kawan-kawan, tengok internet. Itulah inisiatif saya untuk belajar seni lukis. Okey, jadi maksudnya penting seperti yang Darwish katakan, kita harus enjoy ataupun nikmati prosesnya. Darwish, boleh terus kongsikan Instagram Darwish supaya mereka boleh melihat hasil-hasil idea kreatif Darwish. Instagram saya boleh ikuti Wish Lukis, Wish_Lukis. Di sini saya banyak kongsikan lukisan bangunan lah terutamanya sebab saya pun studi kita dapat arkitektur. WHI. Dan selain bangunan adalah banyak-banyak lukisan lain yang memaparkan guna material yang menarik lah. Saya banyak kongsikan di Instagram. Okey. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Darwish atas perkongsian. Teruskan untuk menghasilkan idea-idea kreatif. Okey, dan juga Puan Azura mungkin boleh kongsikan laman Instagram juga bagi mereka yang mungkin sudah pun berminat nak buat tempahan TV untuk raya ataupun nak mempelajari lebih lanjut mengenai decoupage. Okey, boleh ikuti Instagram saya @azurakarim_. Saya banyak jugalah berkongsi gambar-gambar tiffin yang saya hasilkan dan saya hantar kepada pelanggan. Dan juga ada video juga dalam IG story. Okey. So dekat situ nanti saya akan share juga WhatsApp link juga untuk diorang direct communicate dengan saya. Baik. Saya salah seorang yang akan communicate dengan Azura lepas ni. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Azura, kepada Darwish dan juga Syasha kerana bersama dengan kami WHI Extra kongsikan mengenai idea-idea kreatif. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, jaga diri. Selamat berhujung minggu. Okey, baik Fatin. Itu dia antara idea-idea kreatif yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton WHI. Saya kira ini adalah antara idea-idea yang luar biasa juga. Tak selalu kita lihat orang lakukan ini. Jadi mungkin boleh dijadikan inspirasi buat anda di rumah dan nikmati proses itu.